Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rakan-rakan akan membentangkan mengenai tugasan berkumpulan kami. Pengenalan. Minyak masak, seperti yang kita tahu, minyak masak terdiri daripada pelbagai jenis sumber. Sebagai contoh, tumbuhan dan haiwan. Minyak masak pula merupakan cairan pada suhu bilik walaupun minyak masak tersebut mengandungi lemak tepung seperti minyak kelapa, minyak sawit dan lain-lain. Untuk pengetahuan semua, minyak masak kelapa sawit merupakan minyak masak nombor satu yang menjadi pilihan kebanyakan rakyat Malaysia. Minyak masak mempunyai khasiat dan keburukannya yang tersendiri. Ia semua bergantung kepada cara kita menggunakannya. Sebagai contoh, minyak masak terdapat di Malaysia seperti minyak masak saji, minyak masak Seri Murni, minyak masak Faizal dan sebagainya. Apa itu pengguna sedia ada? Pengguna sedia ada merupakan pelanggan yang pernah membuat pembelian ke atas sesuatu produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Sebagai contoh, jika kita seorang pembeli, kita membeli barangan yang ditawarkan oleh penjual, maka kita dikategorikan sebagai pengguna sedia ada terhadap produk yang kita beli tersebut. Dan seterusnya adalah orang yang menggunakan produk atau perkhidmatan. Sebagai contoh, kalau kita tak beli produk tu, orang yang bagi hadiah kepada kita, maka kita menggunakan produk tersebut, kita dikategorikan sebagai pengguna sedia ada. Dan seterusnya adalah sedang membuat perundingan mengenai penggunaan produk atau perkhidmatan tersebut, juga dikategorikan sebagai pengguna sedia ada. Terdapat 3 ciri-ciri pengguna sedia ada, iaitu persepsi, motivasi dan sikap. Kita tengok dari segi persepsi. Persepsi adalah gelagat yang mempengaruhi keputusan pembelian, sama ada kita nak beli produk tersebut ataupun tidak. Dia terdapat 3 proses, iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah pencarian. Pencarian ini merupakan bila kita dah kenal produk tersebut, kita nak cari apa maklumat-maklumat tentang produk itu dengan lebih detail untuk kita buat persepsi, iaitu tanggapan pengguna, yang proses yang terakhir sekali. Dan seterusnya adalah tentukan persepsi itu negatif ataupun positif. Maksudnya bila kita dah tengok produk tersebut, kita nak beli, kita dah buat semua pembelian, maksudnya kita tengok produk itu mencapai tak tanggapan persepsi kita, sama ada kalau dia mencapai persepsi apa yang kita inginkan, maka ia akan menunjukkan gelagat atau persepsi kita positif. Kalau tak capai persepsi kita, maka dia akan menjadi negatif. Dan seterusnya adalah motivasi. Motivasi ini pula adalah penentu dalaman yang mempengaruhi keputusan pembelian kita. Maksudnya dari segi dalaman, motivasi diri kita ni sama ada dia mampu tak nak mempengaruhi keputusan pembelian kita terhadap sesuatu produk. Dia terdiri daripada arahan, iaitu apa dan bagaimana. Apa tu maksudnya apa yang kita nak beli, apa yang keperluan atau kehendak yang kita nak beli, apa yang memotivasikan diri kita untuk kita beli produk tersebut. Dan bagaimana cara kita nak mendapatkan produk itu dan berapa lama peruntukan masa untuk kita mendapatkan produk tersebut. Adanya pengalaman dimotivasi dari penglibatan. Maksudnya pengguna sedia ada ni, dia sudah mempunyai pengalaman dimotivasi daripada penglibatan dia terhadap produk-produk tersebut. Dan seterusnya adalah berkaitan peribadi, keperluan, matlamat adalah pemacu kewujudan motivasi pelanggan sedia ada. Maksudnya daripada perkaitan peribadi dia, daripada segi keperluan dia ataupun matlamat dia, kenapa dia beli produk tersebut. Itulah merupakan pemacu utama wujudnya motivasi dalam pelanggan sedia ada. Seterusnya adalah pelanggan sedia ada mempunyai motivasi yang lebih tinggi dan dia juga boleh menjadi model ataupun pengaruh terhadap produk tersebut. Sebagai contoh, iklan, pengalaman, jenama dan lain-lain. Seterusnya adalah daripada sikap. Sikap daripada segi kualiti produk, fungsi, pengalaman jenama dan sebagainya. Ini semua dia mampu mempengaruhi sikap dan niat seseorang itu untuk membeli. Seterusnya ada kepercayaan akan beri kesan positif. Kalau pengguna sedia ada ini ada kepercayaan terhadap, mempunyai sikap percaya terhadap produk kita, maka ia akan memberi kesan positif terhadap perniagaan tersebut. Namun pengguna sedia adanya juga sikap dia akan berubah-ubah mengikut pengalaman dia ataupun pengalaman orang lain yang dia jadikan rujukan juga, dia boleh berubah, sikap dia boleh berubah. Okey, seterusnya adalah pengguna sedia ada mempunyai sikap keinginan yang tinggi. Maksudnya bila dia dah cuba produk tersebut, dia nak mencuba produk tersebut, maksudnya dia dah ada sikap keinginan untuk menjadi pengguna sedia ada kepada produk tersebut. Dan saya akan menyambung untuk pengguna potensi. Potensi ataupun maksud lainnya mempunyai potensi, kepayaan dan kemampuan. Ataupun dari segi konsep pengguna potensi ini, kita boleh lihat sekumpulan ataupun sekelompok pengguna yang kita tahu mempunyai potensi, kepayaan dan kemampuan untuk membeli. Kita terus lihat kepada ciri-ciri pengguna potensi ini. Ciri pertama iaitu ciri daripada kelas sosial. Jadi asas kepada sesuatu negara itu mempunyai 3 asas kelas sosial, iaitu kelas atasan, pertengahan dan kelas bawahan. Yang ini akan memberi kesan dalam kuasa pembeli pengguna. Oleh itu, harga memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi keputusan pengguna dalam 3 kelas sosial ini. Terusnya adalah budaya. Jadi, budaya memainkan peranan mempengaruhi kelakuan pengguna untuk membeli sesuatu itu.
Iaitu dari kita boleh lihat agama juga merupakan suatu faktor yang penting dalam budaya. Yang ini yang akan membentuk kelakuan pengguna. Saya memfokuskan kepada orang yang beragama Islam, yang di mana kita boleh lihat orang yang beragama Islam akan mengamalkan pembelian yang berasaskan produk-produk yang disahkan halal. Dan seterusnya, ciri personality ini kita boleh lihat setiap individu mempunyai personality yang tersendiri. Jadi kelakuan individu itu mempengaruhi sikap kelakuan pengguna itu. Jadi kita boleh lihat personality yang mengamalkan gaya hidup sihat, di mana individu ini akan memilih produk yang mempunyai khasiat yang mencukupi. Dan seterusnya, jenama juga memainkan peranan. Personality seseorang itu akan memilih jenama. Contoh, kalau jenama itu terkenal, untuk menjaga personality beliau sendiri. Tadi akan membentangkan tentang minyak sawit serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna sedia ada dan apa yang diharapkan. Minyak sawit mempunyai kandungan lemak tepu dan lemak tidak tepu yang hampir tinggi. Minyak ini dikenali sebagai minyak goreng yang efisien dan ianya digunakan dalam penghilangan makanan dan makanan segera serta di restoran-restoran juga kedai mamak. Ianya hampir digunakan dalam seluruh industri makanan. Walaupun terdapat dakwaan yang menyatakan bahawa minyak sawit itu tidak berkhasiat, kajian telah menunjukkan bahawa minyak sawit tidak boleh diklasifikasikan sebagai minyak yang meningkatkan tahap kolesterol. Ini kerana minyak sawit mengandungi vitamin E dan antioksidan carotenoid dan ianya mempunyai jangka hayat yang panjang kerana ianya tidak mudah menjadi tengik berbanding minyak-minyak masak yang lain. Kajian Burat pada tahun 2019 mendefinisikan pengguna sedia ada sebagai orang yang menggunakan produk atau perkhidmatan sesuatu perniagaan itu. Pengguna sedia ada adalah orang yang menggunakan produk atau perkhidmatan yang dijual atau disediakan dalam tempoh berbulan-bulan dan orang yang membuat perundingan mengenai penggunaan produk atau perkhidmatan tersebut. Ini bermakna jika kita telah melakukan pembelian ke atas seseorang itu dalam tempoh 12 bulan, kita diklasifikasikan sebagai pengguna sedia ada. Rata-rata kita di sini kebanyakannya pengguna sedia ada. Beralih kepada faktor yang mempengaruhi pengguna sedia ada untuk membeli minyak masak sawit. Dapat 4 faktor, iaitu warna minyak, saiz pembungkusan dan harga minyak, kandungan kolesterol serta manfaat dan kebaikan. Bagi warna minyak, pengguna cenderung untuk menilai sesuatu minyak masak itu melalui warna minyak masak tersebut. Pengguna kebanyakannya gemar untuk memilih minyak masak yang mempunyai warna kuning yang lebih pekat berbanding kuning yang lebih cair. Ini adalah satu tanggapan kerana apabila mereka melihat minyak masak itu pekat dan kuning, mereka menganggap bahawa minyak masak itu berkualiti dan bagus, tetapi tidak semestinya. Kerana terdapat minyak-minyak masak yang bagus yang mempunyai kadar kecairan yang rendah berbanding minyak-minyak masak yang lain. Bagi saiz dan harga, pengguna lebih suka untuk memilih botol yang mempunyai saiz yang lebih besar dan lebih murah. Terdapat beberapa jenis saiz minyak masak yang dijual di pasaran, antaranya 1 kg, 5 kg dan 10 kg. Pilihan saiz dan harga bergantung kepada taraf hidup pengguna. Ini boleh diklasifikasikan dalam bentuk taraf hidup seperti B40, M40 serta T20. Bagi B40, kemungkinan besar mereka akan membeli minyak masak 1 kg yang berharga RM2.50 setelah disubsidikan oleh kerajaan, dan ini akan membantu mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Berbeza pula bagi taraf hidup M40 serta T20 yang untuk membeli botol saiz dan kualiti yang lebih tinggi. Ini kerana mereka tidak suka untuk berulang-alik dan lebih lemak untuk menjimatkan masa. Bagi kandungan kolesterol, sebelum melakukan pembelian, pengguna sentiasa meneliti label pada botol yang tertulis. Mereka mencari minyak yang mempunyai kandungan kolesterol yang lebih rendah dan kandungan karotina dalam minyak sawit merah melebihi 15 kali dalam lobak merah, 300 kali yang melebihi tomato dan 44 kali melebihi sayuran hijau. Minyak masak merah ini boleh dikatakan antara minyak masak yang paling bagus dan menjadi pilihan bagi mereka yang berpendapatan tinggi. Bagi mereka yang berpendapatan sederhana, mereka akan mencari minyak masak yang baik tetapi murah. Untuk manfaat, pemilihan minyak masak dalam kalangan pengguna adalah berdasarkan kebaikan yang diperolehi daripada minyak masak sawit tersebut untuk menjaga kesihatan dan keaslian minyak masak yang dipilih oleh pengguna.
Pengguna sedia ada lebih gemar untuk membeli minyak masak yang berkualiti kerana ianya akan meningkatkan serta menjaga kesihatan keluarga, diri dan masyarakat. Jadi saya akan menerangkan tentang ciri dan keutamaan yang diharapkan oleh pengguna berpotensi. Poin yang pertama adalah minyak masak yang bermutu dan kualiti tinggi. Minyak masak yang kualiti mempunyai kandungan lemak tepu yang rendah. Lemak tepu mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi, yang seterusnya boleh mengakibatkan penyakit seperti arteri tersumbat dan serangan jantung. Minyak masak yang kualiti juga mengandungi lemak mono tak tepu dan poli tak tepu, iaitu nama lainnya adalah omega 3 dan 6. Omega 3 dan 6 ini berfungsi untuk menghangatkan badan dan memudahkan penyerapan vitamin A, D, E dan K. Minyak masak yang kualiti juga kaya dengan vitamin A dan tidak menggunakan warna tiruan. Minyak sawit adalah antara minyak yang kaya dengan vitamin A dan tidak menggunakan warna tiruan. Poin yang kedua adalah jenama yang terkenal. Masyarakat cenderung untuk memilih jenama yang diguna pakai oleh orang ramai. Mereka berpendapat jenama yang sudah lama bertapak dalam pasaran menghasilkan minyak masak dengan kualiti tinggi. Poin yang ketiga adalah botol yang mudah untuk digital semula, saiz pembungkusan yang besar dan harga yang berpatutan. Mereka membeli minyak masak mengikut kemampuan. Bagi golongan M40 dan T20, mereka membeli minyak masak yang bersaiz besar. Mereka juga dapat menjimatkan masa dan kos. Selain itu, mereka juga menjalankan aktiviti kita semula. Poin yang terakhir adalah minyak masak yang mudah didapati. Mereka cenderung untuk membeli minyak masak yang dijual berhampiran dengan kawasan tempat tinggal mereka. Selain itu, mereka juga dapat menjimatkan masa dan kos untuk mendapatkan minyak masak pilihan mereka. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi pengguna untuk membuat keputusan akhir. Jadi, pemilihan minyak masak yang betul akan mempengaruhi pelbagai aspek seperti kesihatan, kewangan dan lain-lain. Jadi, pengguna perlu membuat keputusan yang betul sebelum membeli barang. Yang pertama adalah faktor pensijilan halal. Yang kedua adalah faktor lain yang terbahagi kepada 4. Pensijilan halal. Status halal ni sangat penting dalam setiap produk untuk kepentingan pengguna yang beragama Islam. Jadi, halal ini membuktikan bahawa produk tersebut tidak ada unsur yang meragukan dan kandungan-kandungannya selamat untuk Islam terutamanya. Yang kedua adalah faktor-faktor lain. Baiklah, untuk yang pertama, pengetahuan terhadap produk. Pengetahuan terhadap produk ini sangat penting supaya pengguna dapat tahu kebaikan-kebaikan setiap produk yang mereka beli. Yang kedua adalah periklanan. Iklanan sangat penting untuk menggalakkan pengguna mencuba produk baru yang belum mereka cuba. Jadi yang seterusnya adalah harga. Pengguna sangat menitik beratkan tentang harga, jadi pengguna akan menilai harga membuat perspektif. Yang ketiga adalah kesetiaan kepada jenama. Jadi apabila pengguna berpuas hati menggunakan sesuatu produk, contohnya minyak masak sawit, jadi mereka akan setia kepada satu produk tersebut dan akan sentiasa mengulangi pembelian tersebut. Jadi itu juga mempengaruhi keputusan pembelian pengguna. Akhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulan ini telah kami dapatkan daripada pendapat 3 kumpulan pengguna iaitu B40, M40 dan T20. Pendapat daripada B40, majoriti golongan B40 membuat permintaan terhadap minyak masak sawit kerana mereka mengetahui tentang kebaikan minyak sawit yang lebih sihat dan sesuai untuk digunakan dalam seharian kehidupan mereka untuk memasak. Yang kedua adalah M40. Golongan M40, majoriti mereka memilih minyak masak sawit, manakala minoriti memilih selain daripada minyak masak sawit seperti minyak masak jagung dan minyak masak zaitun. Seterusnya adalah T20, majoriti berpendapat minyak zaitun, minyak jagung dan minyak matahari lebih sihat dan berkualiti. Jadi mereka kurang menggunakan minyak masak sawit. Apa yang dapat disimpulkan adalah syarikat dapat mengenal pasti kelakuan pengguna sedia ada dan pengguna yang berpotensi terhadap produk minyak masak sawit ini. Seterusnya adalah pelbagai usaha dan strategi dapat dilakukan untuk meningkatkan jualan minyak masak sawit oleh syarikat kepada pengguna pada masa sekarang dan masa hadapan untuk meningkatkan mutu kualiti minyak masak sawit. Yang terakhir adalah hubungan yang baik antara syarikat dan pengguna sangat penting untuk menggalakkan pembelian dan meningkatkan perspektif pengguna ke arah kebaikan. Baiklah, berikut adalah lampiran yang telah kami lakukan, iaitu soal selidik tentang kelakuan pengguna tentang minyak masak untuk mendapat pendapat pengguna golongan B40, M40 dan T20. Jadi di sini kami ada pilihan tentang kumpulan pengguna. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami dan sekian, terima kasih.